Baik, satu lagi persoalan yang mungkin masih kita sentiasa bertanya kepada diri, kepada keluarga dan juga kepada media adalah berkaitan dengan darurat dan ordinan-ordinan darurat yang mana memberikan kuasa-kuasa tertentu kepada kerajaan untuk mentadbir. Kita harus melihat kepada perkara ini dari segi kecemasan ataupun darurat yang mungkin melanda, yang akan melanda dan sedang melanda, iaitu melihat kepada situasi kecemasan kesihatan yang kita alami kini dengan COVID-19. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Terence, yang akan berbicara lanjut tentang Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, merupakan penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA. Terima kasih bersama dengan kami hari ini, Prof. Datuk. Saya rasa kalau kita lihat sebenarnya rakyat masih lagi bercakap-cakap tentang darurat ini, ya, ordinan yang telah pun dikuatkuasakan bermula 11 Januari lalu, pastinya masih lagi ada banyak pertanyaan tentangnya. Apabila disebut darurat itu, ramai yang beranggapan kecemasan yang bagaimana yang boleh diambil penguatkuasaan darurat ini. Jadi mungkin boleh kita perjelaskan dahulu tentang ordinan ini sendiri. Terima kasih, Mak. Selamat pagi, Terence sekali ya. Terima kasih dan selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Pertama, memang kita telah banyak bercakap tentang darurat ini. Tapi perkara penting yang kita perlu ketahui ialah perkataan darurat itu sendiri membawa satu konotasi, ia adalah suatu keadaan luar biasa. Tak kira apa sebab. Kalau 1969 yang menjadi rujukan ramai pihak, ia adalah kerana hubungan etnik itu. Ya, dan kemudiannya pada tahun 2021 ini ialah pengisytiharan darurat itu dibuat kerana berlakunya pandemik. Ya, pandemik COVID-19 atau coronavirus ni. Jadi di sini apabila kita menyatakan suatu keadaan darurat, pastinya yang keadaan luar biasa itu sehingga suatu undang-undang atau peruntukan dalam perlembagaan itu boleh diatasi dengan peruntukan dalam satu ordinan darurat yang dibuat atau diperkenan oleh Kebawah Duli. Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong apabila ia diperlukan bagi tujuan darurat itu. Maka pada darurat kali ini telah diperkenankan yang telah diwartakan pada 14 Januari iaitu suatu ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Ordinan ni adalah nama undang-undang yang dibuat semasa darurat, sama ada oleh Yang di-Pertuan Agong atau oleh Parlimen. Maknanya semasa keadaan darurat, Yang di-Pertuan Agong atau Parlimen boleh membuat undang-undang yang namanya darurat, namanya ordinan. Dan Yang di-Pertuan Agong hanya boleh membuat undang-undang ketika Parlimen kedua-dua majlisnya tidak bersidang. Kalau kedua-dua majlis datang bersidang, maknanya Yang di-Pertuan Agong untuk membuat kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk membuat ordinan darurat itu telah berakhir. Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 ni, namanya sendiri itu menyatakan tentang kuasa yang diperlukan bagi pelaksanaan apa juga tujuan yang disebut dalam proklamasi darurat. Kalau dalam konteks kita ni, dalam konteks darurat 2021 ni, ia dijadikan coronavirus pandemik, penularan untuk menyekat semua tu adalah diperlukan suatu undang-undang khusus ya, yang kadang-kadang kita tidak perlu merujuk kepada Parlimen. Yang di-Pertuan Agong sendiri boleh membuat undang-undang. Kalau kita melihat kepada situasi semasa, banyak kuasa-kuasa, banyak keperluan yang telah pun disebutkan oleh pihak kerajaan sendiri. Namun persoalannya yang sering timbul, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab untuk mentadbir Malaysia, negara kita, pada ketika kita di bawah ordinan darurat ini? Okey. Kita dalam negara kita ada 3 institusi kan, organ. Kita panggil organ kerajaan. Satu, eksekutif. Eksekutif ni biasanya merujuk kepada Jemaah Menteri lah. Legislatif iaitu Parlimen. Eksekutif ni juga terkandung di dalamnya Yang di-Pertuan Agong sebagai pemilik kuasa eksekutif. Dan dilaksanakan oleh Baginda, dilaksanakan oleh Jemaah Menteri. Yang keduanya kita ada perundangan, badan perundangan iaitu Parlimen ya. Yang ketiga kita ada badan kehakiman. So dalam keadaan darurat, adakah ketiga-tiga organ ini berfungsi? Ya. Pertama,
sebenarnya dalam keadaan darurat, paling utamanya, paling berkuasa ialah Badan Eksekutif. Bahkan kalau kita lihat pada Perlembagaan Persekutuan, kita nampak bahawa sekiranya Parlimen tidak bersidang, maka yang saya jelaskan tadi, Yang di-Pertuan Agong boleh membuat undang-undang. Jadi Yang di-Pertuan Agong itu sebahagian daripada eksekutif. Dan juga ini adalah diperlukan dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi merealisasikan tujuan darurat. Jadi pihak eksekutif yang mempunyai kuasa, tidak ada orang boleh menafikan bahawa dalam keadaan darurat hanya pihak eksekutif yang berkuasa. Tapi Terence sebut mungkin persoalan ramai kalangan kita juga, apa kedudukan kerajaan kan? Yang Agong tu memang tak ada orang persoal lah. Apa kedudukan kerajaan? Adakah kerajaan boleh melaksanakan tugas mereka, terutamanya Jemaah Menteri? Ya, kalau ikutkan undang-undang, Yang di-Pertuan Agong boleh menurunkan kuasa pada siapa-siapa saja. Dan kita juga harus ingat bahawa setelah proklamasi darurat diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, keadaan asas negara masih tidak berubah kecuali ada undang-undang yang mengubah undang-undang semasa darurat itu. Contoh, Yang di-Pertuan Agong dalam Undang-Undang Kuasa-Kuasa Perlu ini menyatakan boleh memberikan kuasa kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Yang di-Pertuan Agong menyatakan juga, dan itu mungkin dia adalah Jemaah Menteri. Jadi kuasa Yang di-Pertuan Agong itu paling teratas. Bila kuasa Yang di-Pertuan Agong paling teratas, baginda boleh mengarahkan sesiapa saja termasuk Jemaah Menteri. Maka sekiranya ada dalam Undang-Undang Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu ni ada peruntukan tentang kelangsungan penerusan kuasa yang boleh dilakukan oleh pihak eksekutif atau pihak kerajaan. Jadi persoalannya orang selalu tanya, Terence, Mac, orang selalu tanya, kenapa undang-undang darurat ini begitu berkuasa? Macam dia mengatasi sebab itu darurat. Itulah fungsi daruratnya. Jadi Datuk Prof tidak terlalu jauh untuk kita perkatakan bahawa undang-undang sedia ada masih kekal jika tidak ada sebarang ordinan yang mengatasi undang-undang sedia ada itu. Betul. Itu kefahaman yang tepat. Maknanya kita rakyat kena tahu bahawa dia bukanlah mengubah semua struktur negara, kecuali ada undang-undang semasa darurat itu. Jadi orang kadang-kadang dia kata ini adalah tumpuan kuasa. Maknanya centralization of power is too strong. Maknanya terlalu kuasa Agong ni, terlalu kuasa kerajaan ni kan. Tapi sebenarnya Yang di-Pertuan Agong pun perlu mengambil pendekatan berhati-hati. Sebab apa? Sebab kalau Parlimen datang balik, setiap proklamasi, setiap ordinan yang dibuat itu hendaklah dibentangkan di hadapan Parlimen. Walaupun dia telah ditarik balik. Ini ada satu silap faham juga. Ada orang menyatakan kalau ditarik balik sebelum Parlimen bersidang, maka ia tidak perlu dibentangkan lagi. Tak, baca balik-balik betul-betul perkara 150 dalam pasal 3. Dia menyatakan bahawa setelah proklamasi darurat atau ordinan itu dibuat, dia hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis Parlimen. Dan sekiranya operasi pelaksanaan undang-undang atau proklamasi darurat itu belum ditarik balik, Parlimen boleh menarik balik. Ataupun withdraw lah proklamasi itu. Jadi bergantung kepada keputusan Parlimen. Tapi kita kena ingat bahawa kalaupun dah ditarik balik, proklamasi darurat itu masih lagi dibentangkan di Parlimen. Ordinan itu masih lagi dibentangkan Parlimen. Jadi hati-hati. Maknanya reputasi kewibawaan institusi beraja itu masih lagi boleh dibincangkan dalam Parlimen itu. Jadi kalau begitulah, saya fikir kita kena memperingatkan juga institusi beraja, bahkan kerajaan, bahawa ini bukan sesuatu yang main-main, sebab nanti rakyat akan lihat apa yang telah dibuatkan tu atau berlakunya penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. So kita lihat berdasarkan apa yang berlaku selepas saja dikuatkuasakan ordinan ini, ada cakap-cakap yang mengatakan bahawa ini adalah satu perkara yang tidak menunjukkannya wujudnya demokrasi kerana Parlimen tidak dibenarkan bersidang. Dan kalau dilihat dilihat kembali, ada pilihan raya yang perlu diadakan dalam tempoh ini tetapi tidak boleh diadakan, walhal kalau mengikut kepada perlembagaan selepas sesuatu tempoh pilihan raya itu perlu dibuat untuk mengisi kekosongan. Jadi penjelasan untuk ini bagaimana, Datuk? Okey, kalau kita lihat
kadang-kadang kita nak kena hayati perkataan darurat tu apa. Kesannya, ya, kesan darurat tu apa. Saya bukan nak kata kesannya, kata bahasa, saya selalu guna bahasa orang muda sekarang, kaleng-kaleng. Bukan sesuatu yang sangat mudah bila kita kata darurat. Bila kita kata darurat, peruntukan perlembagaan itu sendiri boleh diketepikan untuk seketika bagi tujuan darurat. Ini je sekatan, maknanya bagi tujuan darurat, bukan bagi tujuan-tujuan lain. Ya. Ada juga rakan menyatakan, bolehlah minta Yang di-Pertuan Agong buat suatu undang-undang macam ni. Tak boleh kalau dia tidak berkaitan untuk COVID-19 ni. Dia sebenarnya untuk menangani. Jadi contoh, ya, bila perkara 55 menyatakan bahawa suatu pilihan raya hendaklah diadakan dalam masa 60 hari bagi mengisi kekosongan luar jangka dalam Parlimen atau dalam Dewan Undangan Negeri. Dalam masa 60 hari perlu diadakan pilihan raya untuk menamakan seorang wakil rakyat tu. Tapi kalau ikut undang-undang biasa memang tak boleh. Memang kita kena ikut perlembagaan. Sebagai perlembagaan kata ia adalah undang-undang tertinggi. Hanya undang-undang darurat yang boleh mengatasi. Ini kata bukan kaleng-kaleng isytiharan darurat ni. Yang boleh mengatasi setengah-setengah peruntukan perlembagaan yang dibuat. Darurat itu adalah ordinan yang dibuat itu adalah bertujuan untuk menyekat suatu perkara yang sebenarnya tidak boleh dibuat oleh undang-undang lain. Hanya undang-undang darurat. Datuk Prof, terdapat satu jawatan kuasa yang dibentuk yang dikatakan berfungsi untuk menasihati Syuruh Baginda Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan pengisytiharan darurat ini dan juga bila mana perlu untuk menarik balik pengisytiharan itu. Jadi apakah kuasa dan fungsi jawatan kuasa itu? Okey. Kalau lihat pada Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, ia menyatakan bahawa suatu jawatan kuasa akan diperkenan lantikannya oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan tugas itu seperti Terence Rightly sebut tadi, tepat bahawa ia adalah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang perkara-perkara sama ada tentang isu besar, iaitu sama ada untuk dilangsungkan, diteruskan darurat sehingga 1 Ogos ataupun boleh diberhentikan atau ditarik balik sebelum 1 Ogos. Ya. Kalau selepas 1 Ogos, sebab diwartakan sehingga 1 Ogos saja, dia automatically expires lah. Walaupun perlembagaan tak kata masa berapa-berapa, tapi pada saya nampak apabila Yang di-Pertuan Agong meletakkan 1 hari bulan Ogos tu ialah satu kesediaan untuk kerajaan berpulun menyelesaikan masalah COVID ini. Jadi kalau kita lihat pada jawatan kuasa itu ialah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Skopnya agak sempit. Maknanya menasihati Yang di-Pertuan Agong nak terus atau nak terus sampai Ogos atau nak berhentikan proklamasi itu. Yang di-Pertuan Agong anytime pada setiap masa, pada bila-bila masa boleh bersetuju untuk menarik balik proklamasi darurat itu. Tidak kira sampai 1 Ogos. Jadi kita lihat lantikannya lebih kurang 16 orang yang telah dibuat itu mewakili berbagai dimensi dari segi keselamatan, dari segi kesihatan awam, dari segi pentadbiran kesihatan agama, dari segi sumber manusia. Ada beberapa perkara yang telah diberi perhatian dan wakil-wakil dan jawatan kuasa itu mewakili isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19. Dan saya fikir ini adalah satu check and balance supaya ia dikatakan bebas daripada siapa sebenarnya? Bebas daripada yang orang kata bebas daripada kerajaan lah. Bebas daripada pihak eksekutif. Sebab itu dilantik ahli-ahli jawatan kuasa itu terdiri daripada ahli-ahli politik daripada pelbagai parti. Dan kita juga mengharapkan orang-orang politik ini juga bebas dari politik kepartian kerana ia untuk kemakmuran negara dan kesejahteraan masyarakat rakyat Malaysia secara umumnya. Cuma apabila terlalu banyak cakap-cakap yang berlegar di luar, rakyat juga mungkin melihat bahawa dengan adanya ordinan ini dikuatkuasakan, baru kita mengetahui bahawa betapa pentingnya institusi beraja itu. Dan mungkin bagi Datuk Prof lah, bagaimana untuk memastikan supaya rakyat tahu bahawa mereka perlu patuh kepada ordinan ini, tidak kira siapa, tetapi yang penting adalah kesan jangka masa panjang, kerana 1 Ogos satu tempoh yang panjang. Jadi untuk itu bagaimana kita sebagai rakyat? Okey, sebagai rakyat saya fikir kita perhatikan perkara-perkara yang dilakukan oleh kerajaan untuk memenuhi tuntutan kuasa-kuasa perlu. Ya, oleh itu pada 4
beberapa bulan itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Februari pada 4 Februari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat pengumuman tentang tindakan-tindakan kerajaan bagi merealisasikan ordinan darurat itu. Jadi sekarang pertama kita sebagai rakyat kita dah faham apa itu darurat, kesannya, gubalan undang-undang semasa darurat dan sebagainya. Jadi ordinan darurat apa kontennya? Ramai yang hanya menumpu kepada persidangan parlimen tidak diteruskan. Itu yang tumpang begitu. Pada saya itu tidak salah kerana itu adalah suatu hak rakyat untuk bercakap kan. Tapi kita juga perlu faham ada peruntukan-peruntukan lain dalam ordinan itu untuk membolehkan coronavirus ini disekat penularannya dan kemudian apabila keluar perutusan atau penjelasan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apakah yang sedang dilakukan oleh kerajaan bagi melaksanakan ordinan darurat. Contoh meminda akta dan sebagainya. Terutamanya saya berikan perhatian tentang penularan dalam kalangan pekerja di industri contohnya ya. Jadi akta yang berkaitan dengan penempatan pekerja telah dipinda. Tapi kita kena ingat juga walaupun kita kata ordinan darurat ini boleh menafikan peruntukan perlembagaan. Saya melihat pada satu peruntukan tu dikata kalau kerajaan mengambil alih atau yang di-Pertuan Agong membenarkan mengambil alih suatu harta, maka ia juga boleh dibayar compensation. Itu yang penting juga. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Prof. Dr. Syam Rahayu kerana sudi bersama kami untuk memberi penerangan yang lebih mendalam kaitan dengan ordinan darurat ini. Semoga pemahaman kita terus ditingkatkan tentang apakah itu darurat dan kesannya kepada kita yang akan berlanjutan mungkin sehingga 1 bulan Ogos paling lewat ataupun mungkin lebih awal daripada itu sekiranya kita berjaya membendung gejala COVID-19 ini. Ya, kita berehat seketika, kembali selepas ini.